sentiasa bermuhasabah. Ini sepatutnya point E lah kan. Hari tu yang atas tu kita kata C, yang bawah ni E. C, yang atas tu D, yang bawah ni E. Sentiasa bermuhasabah. Okay, ini proses untuk kita mendapatkan keredaan diri dalam bekerja. Apa yang kita nak muhasabah, kita tengok dari awal lagi seorang wanita perlu melihat tentang keupayaan diri. Hanya wanita tentang keupayaan diri, hanya wanita yang mendapati dirinya mampu untuk menambah ruang lingkup tugas, dapat memenuhi tuntutan diri, keluarga dan juga kerjaya pada satu masa. Seorang wanita berkerjaya patut mengenal pasti kelemahan yang perlu diatasi. Dia juga patut sentiasa melihat dan mencari jalan untuk memperbaiki diri dalam memenuhi tuntutan terhadap diri, keluarga dan kerjaya. Seorang wanita berkerjaya juga patut sentiasa menjaga diri dengan menghindarkan daripada perkara yang memudaratkan. Dia juga mesti memilih kawan yang sesuai dan bukannya mereka yang suka mengajak ke arah aktiviti-aktiviti yang membuang masa. Baik, kita ambil satu persatu poin dia. Yang pertama dari poin yang pertama, keupayaan diri. Perenggan pertama tu. Baris yang kedua, keupayaan diri. Maksudnya wanita berkerjaya perlu untuk selalu melihat keupayaan diri. Maksudnya tahu kemampuan kita gitu. Kita kena kenal pasti kemampuan kita. Kemampuan, dan yang kedua adalah kelemahan. Jadi bawah, perenggan bawah tu, baris yang kedua, kelemahan yang perlu diatasi. Jadi maksudnya kita tahu kemampuan, kelebihan dan kelemahan gitu. Itu kena tahu. Baik, kemudian muka surat 196, memperbaiki diri. Baris yang kedua, memperbaiki diri. Yang keempat, menjaga diri. Menjaga diri, dan yang kelima, memilih kawan. Itu proses dia. Jadi ni sentiasa muhasabah, maknanya benda yang perlu difikirkan oleh wanita berkerjaya setiap hari. Setiap kali kita nak meneruskan kerjaya kita, kita tak boleh teruskan dengan begitu sahaja, tapi kita kena fikirkan benda-benda ni. Yang pertama, seorang wanita berkerjaya patut tahu dan dapat kenal pasti dengan sendirinya tentang keupayaan, tentang kelebihan dan kekurangan diri dia. Ini proses ni kita buat bukan untuk tujuan ada orang bila tahu kelebihan diri dia bangga. Ni silap ni. Kita maknanya, adakah maksudnya tak apalah kalau gitu untuk tawaduk kita tak payah tahu kelebihannya? Tak. Islam tu profesional. Islam ajar kita profesional. Kita kena tahu kelebihan kita. Dan kalau orang bagi tahu, orang kan selalu puji kan. Ada orang kawan-kawan yang suka puji, misal dia puji, awak ni rajin lah, awak ni pandai lah, awak ni kreatif lah, contoh. Baik, pujian-pujian itu sepatutnya tidak kita ambil sebagai satu poin untuk berbangga. Ini yang selalu dilakukan oleh masyarakat umum. Bila orang puji, kita jadi bangga. Terutama bila sampai 10 orang, 20 orang atau 100, 200 orang yang puji benda yang sama. Maknanya bila dah sampai 100 orang puji benda sama, itu confirm betul lah sifat tu memang ada pada kita. Right. Cuma itu point, kaedah itu, pujian orang ini sepatutnya menjadi satu nikmat kepada kita ketika mana pujian itu menjadi info. Sebab kita nak kenal pasti kelebihan kita. Kadang-kadang ada benda yang kita sendiri tahu kelebihan kita, tapi ada benda yang kita pun tak tahu. Rupanya itu kelebihan kita. Kecuali setelah diberitahu oleh 100 orang tu, barulah kita akhirnya percaya, rupanya itu kelebihan aku. Ya, betul lah itu kelebihan aku. Barulah kita tahu gitu. Jadi maknanya pujian orang adalah info sepatutnya, bukan satu yang menyebabkan kita mengembang. Lepas tu kena tahu juga tentang kelemahan. Jadi inilah pentingnya kutukan. Inilah pentingnya ada orang-orang yang Allah bagi mulut dia laser. Ada orang yang bercakap, orang kata mulut tak ada insurans. Maknanya dia kalau bercakap ikut suka dia. Orang-orang macam ni kita perlukan dalam satu keadaan untuk kita mengetahui kelemahan diri kita. Baik, ada satu, saya ingat ulama kata ke pepatah macam itulah. Dia kata, jika kamu ingin mengetahui tentang kelemahan kamu, bukan kelemahan, dia sebut, jika kamu ingin mengenali diri kamu, maka ketahuilah ia dari musuh kamu. Cari musuh, bukan cari musuh, maksudnya orang yang tak suka kita tu, benda-benda yang dia cakap tu lah. Kalau kita nak kenal diri kita, maksudnya musuh ni selalunya dia akan kutuk kita lebih daripada yang sebenar.
Kan? Jadi at least lebih daripada yang sebenar, tapi at least point tu ada. Kan? Berbanding kawan-kawan kita ni, kalau sesama Melayu kita ni lagilah, kalau dah berkawan tu baik saja kan. Kalau yang tak baik dia cakap belakang, yang depan-depan semua baik gitu. Itu jadi tak profesional dalam bersahabat. Alangkah indahnya kalau kita dapat satu persahabatan yang macam Nabi Rasulullah SAW. Itu selalu bila ada sahabat yang buat silap, Nabi boleh bagi tahu dalam keadaan tidak menjatuhkan dia. Kan? Kalau ada sahabat yang buat satu kebaikan, Nabi betul-betul puji. Yang maksudnya puji dan bagi tahu tentang kesalahan itu adalah satu proses yang kita perlukan dalam hidup kita. Kan? Dan baginda tu tahu kaedah-kaedah yang tepat, yang mana pujian tu tidak akan merosakkan sahabat tu, dan juga hinaan itu tidak akan menyakiti sahabat tu. Kita kena tapis sendiri. Kalau dah namanya menyakiti, memang sakit lah kita. Maknanya orang kalau nak bagi tahu kelemahan kita, dia selalu dengan perasaan sakit hati, dan dia pun menyakiti kita. Kan? Kita lah kena pandai-pandai tapis sendiri supaya ia tidak menyakiti. Ambil point saja. Kan? Dan kemudian kalau orang puji-puji ni, kadang-kadang yang lebih membahayakan ialah pujian itu adalah dengan tujuan bodek, membodek kan. Itu lagilah kita malangkan, kita sayangkan kalau sampai orang hanya puji-puji tu hanya tujuan nak bodek kita, nak rapat dengan kita. Terutama bila kita ni mungkin orang yang ada jawatan kan, orang yang mungkin ada pengaruh untuk menaikkan pangkat kan. Pujian-pujian bentuk membodek ini yang kata merugikan hidup dia dan hidup kita, tak ada faedah kan. Kita lah yang kena tapis sendiri benda tu, supaya kita tak ambil benda tu sebagai pujian yang buat kita kembang. Jadi akhirnya kita akan jumpa sifat orang beriman ni tidak mengembang dengan pujian dan tidak mengecut dengan cacian. Dia tak mudah kembang kecut orang beriman ni. Kan? Orang nak puji, okey, dia ambil point tu sebagai satu info mengenai kelebihan diri kita, dan kemudian kalau orang nak caci, maka kita ambil itu sebagai satu info tentang kelemahan diri kita. Kita perlukan benda tu untuk kita kenal diri kita.